Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah kita teruskan perjuangan kita memahami bahasa Arab melalui petikan buku cara mudah belajar bahasa Arab melalui doa wirid bacaan solat. Ya? Hari ini kita masuk ke muka surat yang keempat. Doa agar selamat daripada godaan wanita. Jadi, untuk orang lelaki lah ni ya. Orang perempuan? Ya, orang perempuan pun perlu berdoa. Sebab zina ini, dia tidak akan berlaku, melainkan ada dua kaum ya, yang berlainan jantina ini berinteraksi. Okey, tuan-tuan dan perempuan, doa selamat daripada godaan wanita ini dipetik daripada kisah Nabi Allah Yusuf dalam surah Yusuf ayat yang ke-23. Dalam ayat 23 dikisahkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam telah difitnah, iaitu berzina dengan isteri kepada Al-Aziz pembesar Mesir. Ya. Makna sebelum itu beliau telah digodai oleh isteri pembesar Mesir tersebut. Maka inilah doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bermula dengan ma'adzallahi. Ma'adza itu adalah masdar mimi daripada aza ya'uzu, auzun, iyazun, ma'azun. Ya, tetapi dia dibariskan atas itu sebab dia dikatakan dia adalah maf'ulun mutlak. Habis mana fi'ilnya? Sebelum tu dia tidak ditanwinkan kerana dia mudhaf, maka Allahi akan jadi mudhafun ilaih. Makna perlindungan Allah. Tiba-tiba bunyi ma'adzallah, perlindungan Allah. Bermakna di situ sudah tentu ada perkataan yang berkait dengan perkataan ma'adza. Iaitu seperti mana yang kita bincang selalu, yang kita sebut, iaitu perkataan adza ya'uzu. Kalau ana a'udzu, aku berlindung kepada Allah dengan sebenar-benar perlindungan Allah Ta'ala. Jadi maknanya ayat ini kuat dan dia menegaskan ini adalah fi'il mudhari'. Tetapi yang ini tak nampak, yang itu dipanggil mahzuf, dibuang. Mahzuf itu dibuang daripada sebutan. Tak ada perkataan a'udzu ma'adzallahi. Dia terus ma'adzallahi saja. Hakikatnya ada perkataan a'udzu yang tidak kelihatan, iaitu dibuang. Jadi fa'il dia ialah dhamir a, iaitu ana. Ana kalau dalam kisah ni merujuk kepada Yusuf. Kalau kitalah yang berdoa tu. Ya. Kalau nahnu, dia akan bertukar kepada na'udzu. Pertama sekali apabila menghadapi fitnah perempuan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar perlindungan. Sebab itulah di sini Allah merakamkan penggunaan maf'ulun mutlak. Ya, maknanya dengan sebenar-benar penegasan. Okey, aku berlindung kepada Allah dengan sebenar-benar perlindungan Allah. Okey, jadi saya padam rangkap pertama dalam doa tersebut. Kemudian Nabi Allah Yusuf berkata, innahu rabbi. Satu ungkapan.
Masana. Mas wa iya. Satu ungkapan. Ya? Kena faham satu-satu. Innahu sesungguhnya dia. Inna, bila kita jumpa inna, kita akan cari isim inna. Maka hu mesti jadi isim inna berdasarkan formula 3. Mana-mana dhamir yang muttasil dengan inna mesti isim inna. Formula merujuk kepada kad diagram kita lah. Kad diagram warna biru muda di sini. Okey, sesungguhnya dia tu siapa? Maka di sini para ulama berselisih sama ada dia itu merujuk kepada Allah atau merujuk kepada Al-Aziz, iaitu pembesar Mesir. Ya? Kita kena ambil satu-satulah. Rabbi, kalaulah itu Allah, maka itu Tuhan. Rabbi itu Tuhan, Tuhanku. Kalau kembali kepada Al-Aziz, maka dia Tuhan. Di sini akan memberi kesan makna yang berbeza. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, adalah Tuhanku. Kalau kita kata hu ni kembali kepada Allah. Tetapi kalau hu kembali kepada pembesar Mesir, iaitu Al-Aziz, maka kita akan terjemah sesungguhnya dia, iaitu pembesar Mesir itu adalah tuanku. Makna Al-Aziz inilah yang membeli Nabi Yusuf di pasar ketika mana dia dijadikan hamba dan dibesarkan di rumah istana Al-Aziz, sehinggalah Nabi Allah Yusuf membesar menjadi seorang muda remaja. Okey? Maka Rabbi ini adalah khabar kepada inna yang sepatutnya dia tu marfu' bagi depan. Sepatutnya innahu, kalau ini dhamir dia adalah na, innahu rabbuna. Tetapi semua isim bersambung dengan ya mutakallim atau ya manaku mesti dibariskan bawah. Dan dia menjadi mudhaf, ya mesti jadi mudhafun ilaih berdasarkan kepada formula 1. Mana-mana dhamir yang muttasil dengan isim, ni isim mesti jadi mudhafun ilaih. Itu kata formula 1 merujuk kepada kad kita warna biru muda. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, adalah Tuhanku, ataupun terjemahan dia sesungguhnya Al-Aziz, iaitu pembesar Mesir itu adalah tuanku, orang yang menjagaku daripada kecil. Maka dua-dua itu boleh. Pertama, kalau kita menghadapi fitnah godaan orang perempuan ni, ingat, pertama minta perlindungan hanya kepada Allah, ma'adzallah. Dan yang kedua, ingat jasa Allah Ta'ala kepada kita. Allah lah Tuhan yang menciptakan kita daripada perut mak kita, daripada Allah bagi rezeki sampailah kita kebesar, semua di bawah jagaan Allah Ta'ala. Tetapi para ulama menerima juga hu ini kembali kepada Al-Aziz kerana fitnah wanita. Apabila kita berhadapan dengan fitnah itu secara spesifik, maknanya kita juga boleh menyelamatkan diri dengan mengenang jasa orang yang terlibat, khususnya Nabi Yusuf. Zulaikha ataupun isteri Al-Aziz ini, dia telah membesarkan, yang menjaga dia ialah Al-Aziz, yang bagi makan, minum apa semua. Makna dengan mengenang jasa Al-Aziz yang membesarkan dia, dia tidak boleh khianat kepada Al-Aziz dengan melakukan kejahatan dengan isterinya. Begitu juga kita boleh kenangkan bahawa kita tidak boleh melakukan perbuatan terkutuk itu
Sebab semua perempuan, kalau kita nak buat jahat dengannya, sama ada dia itu emak orang ataupun dia itu isteri kepada orang ataupun dia anak kepada seseorang. Bayangkan anak kita, mungkin kakak ataupun adik-beradik perempuan kita. Jadi maknanya perkara itu mengikut rasional tidak patut, tidak sangat-sangat patut dilakukan perbuatan khianat ataupun melakukan perbuatan yang tidak elok kepada seorang wanita. Sebab mereka itu akan sangkut sama ada dia itu isteri orang, dia itu mak orang, ataupun dia anak kepada seseorang, anak kita sendiri, ataupun dia adik-beradik kepada seseorang. Jadi Nabi Allah Yusuf, salah satu cara dia ialah mengenang bahawa Al-Aziz ni dia adalah Tuhan yang pernah berjasa besar kepada dia, menyelamatkan dia daripada penghambaan. Jadi itu juga merasionalkan diri, siapakah diri kita, dan kaitan dengan orang pernah berjasa dengan kita juga merupakan penghalang untuk kita melakukan perbuatan yang tidak elok. Alasan Nabi Yusuf begitulah. Ahsana, ini merujuk kepada fi'il madhi atas peta af'ala, iaitu sifir 2. Fa'il dia kembali kepada dhamir huwa. Huwa ahsana, dia telah memperelokkan. Huwa ni kembali kepada siapa? Sama ada kepada Allah atau kepada Al-Aziz. Dia iaitu Allah telah memperelokkan. Ini adalah maf'ulun bih yang tak nampak berbaris di atas maswa, iaitu tempat tinggal, dan dia mudhaf, maka ya akan menjadi mudhafun ilaih berdasarkan formula 1. Dhamir muttasil dengan isim. Ia ini tempat tinggal. Dia, Allah telah memperelokkan tempat tinggalku, aku. Ataupun kita kembali kepada Al-Aziz, iaitu pembesar Mesir ini telah memperelokkan tempat kediamanku daripada seorang budak hamba yang dijual di pasar, dibawa ke istana, diletakkan tempat yang elok, diberi makan dan pakaian, sehinggalah Nabi Allah Yusuf membesar. Ini antara penyebab kenapa juga Nabi Allah Yusuf terhalang daripada melakukan perbuatan yang tak elok. Tetapi yang nombor satu dia ialah perkataan ma'adzallah. Aku berlindung dengan sebenar-benar perlindungan kepada Allah daripada perbuatan yang tak elok ini. Hanya Allah yang dapat selamatkan kita, dan itu adalah hakikat yang sebenarnya. Habis di situ, doa di situ, dan seterusnya disebut oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam doa. Dalam doa itu, innahu, sesungguhnya apa? Kita tak boleh terjemahkan sesungguhnya dia, sebab dia ni tidak ada kembali kepada siapa. Ini bukan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada Al-Aziz. Ini tidak ada tempat kembalinya. Maka dhamir yang tidak ada tempat kembalinya digelarkan sebagai dhamirus sya'ni. Dhamir yang tidak ada tuan. Dhamir yang tidak bertuan. Jadi, kita tak boleh kembalikan kepada siapa, kita hanya boleh terjemahkan sesungguhnya sahaja. Jangan sesungguhnya dia. Dia ni tak ada tempat kembalinya nanti. Jadi, pola ayat tetap diraikan. Bila jumpa inna, kita tetap mengatakan hu adalah isim inna. Sebab formula 3.
Mana-mana dhamir yang muttasil dengan inna mesti jadi isim inna. Ya? Kemudian kita kurung ayat selepasnya ialah innahu la yuflihu. Tidak akan berjaya. Tidak berjaya. Tidak beruntung. Tidak beruntung. Yuflihu adalah fi'il mudhari. Marfu' sebab dia tidak ada haraf nasab dan jazam. Sebelumnya yang ini adalah haraf nafi. Haraf nafi dia tidak mengganggu fi'il mudhari. Tidak beruntung. Siapa tidak beruntung? Siapa fa'il dia? Maka fa'il mesti kita cari isim marfu'. Ya? Fa'il mesti isim marfu'. Marfu' sama ada dengan bagi depan dhammah atau dengan waw sekiranya jamak muzakkar salim asmaul khamsah ataupun dia boleh juga dengan alif. Maka marfu' fa'il ini bagi depan dia ialah dengan waw. Iaitu perkataan apa? Al-zalimuna. Al-zalimuna. Orang-orang yang zalim. Sesungguhnya tidak berjaya, tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan kezaliman. Bermakna perbuatan zina, perbuatan maksiat dan segala kemungkaran adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri dan orang ini tidak akan berjaya. Di dunia sendiri Allah akan gagalkan mereka, apatah lagi hukuman yang berat menimpa mereka di hari akhirat nanti. Maka fi'il dan fa'il inilah yang kita akan gabungkan, dia akan menjadi khabar kepada inna. Cuma hu kita tidak terjemahkan kepada siapa. Sesungguhnya penegasan Nabi Allah Yusuf, la yuflihuz zalimun, tidak akan berjaya orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam di sini eloklah kita hafal doa ini sebab seorang lelaki akan terus terpisah. Ya, tidak akan boleh terpisah daripada fitnah. Sebab tu Rasulullah pesan ittaqud dunya wattaqun nisaa. Takutlah kamu kepada dunia dan takutlah kamu kepada wanita sebab fitnah dia amat besar. Dan doa Nabi Allah Yusuf alaihissalam ni adalah yang terbaik. Ya, maka perkataan kalau kita berdoa innahu rabbi ahsana maswaya lebih baik dikembalikan kepada Allah. Ma'azallahi, aku mohon perlindungan dengan sebenar-benar perlindungan kepada Allah. Innahu rabbi, sesungguhnya dia iaitu Allah, rabbi Tuhanku. Ahsana maswai, dia telah memperelokkan tempat kediamanku sehingga aku boleh hidup selesa sehingga keadaan sekarang ini. Dan kita menegaskan innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya tidak akan berjaya, tidak akan beruntung sikit pun, tidak akan beruntung orang-orang yang melakukan penganiayaan terhadap diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.